السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Anak Kunci Syurga, muka surat 28 yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Kata dia yang keduanya tawaf fardu dan tawaf sunat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu salatun illa anna Allah ahalla fihi al-kalama faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak ketika mana seseorang itu berhadas yang perlu kepada wuduk. Dia panggil sebagai hadas kecil. Hadas kecil ini hadas yang berlaku apabila keluarnya sesuatu daripada kubul ataupun dubur, maka tu dia panggil sebagai hadas kecil. Maka cara mengangkatkan hadas kecil itu adalah dengan mengambil wuduk. Adapun kalau hadas besar, maka keluar sesuatu daripada kemaluannya yang berbentuk air mani, ataupun dia masukkan kemaluan lelakinya, hasyafahnya itu ke dalam farah perempuan, maka hak tu dia panggil hadas besar. Maka hak tu wajib mandi. Maka larangan yang seterusnya kita sambung, kata dia yang keduanya tawaf. Tawaf tu tawaf fardu dan tawaf sunat. Tawaf fardu dan tawaf sunat, bila seseorang itu tak ada air sembahyang, maka tidak sah dia melaksanakan tawaf. Maka mestilah dia tu ambil wuduk terlebih dahulu sebelum meneruskan tawaf dia, kalau berlaku batal air sembahyang tersebut ketika tawaf. Jadi kalau duk tawaf tiba-tiba kentut, maka perlu ambil air sembahyang semula. Cumanya kalau ambil air sembahyang semula jauh, maka sebab itulah kita adanya inisiatif pakai spray. Bawa spray siap-siap yang berisi air. Maka kalau ada terjadi apa-apa batal air sembahyang ke apa, kita pakai ambil spray tu ya untuk berwuduk. Bila kita batal pada pusingan tersebut, maka ulang baliklah pusingan yang terkini, bukannya ulang semula tawaf. Jadi kalau kita batal pada pusingan yang ketiga, kita pun ambil wuduk, kita buat pula semula pusingan yang ketiga tu. Kemudian teruskan 4, 5, 6 sampailah 7. Berbeza dengan sembahyang. Sembahyang kalau dibatal, bila dia ambil wuduk semula, maka perlu ulang daripada awal. Hak tu sembahyang. Adapun tawaf tidak perlu ulang daripada awal, bahkan hanya ganti balik tawaf yang batal sahaja. Kalau keliling yang ketigalah dia ganti. Kalau keempat lah dia sambung semula, dia tidak perlu buat daripada awal.
Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu salatun illa anna Allah ahalla bukan ahalla fihi al-kalama faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Artinya arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula tawaf itu seperti sembahyang. Tawaf tu macam sembahyang. Macam sembahyang dari sudut mana? Dari sudut perlunya berwudu, perlunya menutup aurat, perlunya bebas daripada najis, perlu bebas daripada hadas. Tu sama dengan sembahyang. Kalau puasa tak sama dah. Puasa tak perlu dia tu suci daripada hadas. Tak perlu puasa tu dia suci daripada najis. Kerana itu bukannya perkara yang berkaitan dengan seperti sembahyang. Maka tawaf macam sembahyang, melainkan dengan mana tak sama. Sembahyang dengan tawaf ni tak sama dari sudut ni, bahawa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ia, ya Allah, padanya pada seorang tawaf tu akan berkata-kata. Jadi kalau tawaf boleh dia berkata-kata, halal bagi dia berkata-kata. Berkata-kata di sini kata-kata yang selain Al-Quran, selain daripada zikir, selain daripada doa. Maknanya kalau dia tu berkata-kata menyembang orang sebelah, kalau dia tak takbir, kau tak zikir, kau tak doa, kau dia sembang orang sebelah sambil pusing, maka sah tawaf dia. Cuma tak elok mana lah. Dia bercakap, dia bersembang ketika buat ibadat. Sepatutnya ketika tawaf itu dia fokus untuk berzikir, berdoa dan sebagainya, bukannya dia menyembang dengan orang sebelah. Cuma kalau dia menyembang dengan orang sebelah, tak batal dia punya tawaf. Beza dengan sembahyang. Syekh Ahmad Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Kanzur Raghibin Syarah Minhajut Talibin. Dia sebut berkata-kata dengan sengaja ketika sembahyang tu tidak batal dengan 3 benda. Pertamanya perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, yang kedua berkaitan dengan zikir, yang ketiga berkaitan dengan doa. Ketiga-tiga ni kalau bercakap dengan sengaja, walaupun bukan pada tempatnya, tidak batal. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kalau seseorang itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia terlupa nak baca doa iftitah, dia terus baca ta'awudz dan Fatihah. Lepas tu baru dia teringat, tadi aku terlupa lah baca doa iftitah. Maka tidak sunat kembali untuk dia buat untuk buat bacaan iftitah tadi, tak sunat. Teruskan bacaan surah dan sebagainya. Tapi andai kata kalau dia patah balik juga, maka dia tak batal sembahyang. Tak batal sembahyang sebab apa? Sebab doa iftitah itu adalah doa dan zikir. Maka apa-apa yang mengandungi doa dan zikir, walaupun bukan pada tempatnya sekalipun, dia tidak batal. Itu disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa hendak berkata-kata, maka hendaklah berkata-kata ia barang siapa dengan kebajikan, dengan benda yang baik. Bukan sambil tawaf sambil ngumpat orang pula, jeng gitu. Jadi cakap benda baik apa dia? Zikir, baca Quran, doa. Cakap pun cakap sekitar tu sudahlah ketika tawaf. Kita duduk di Mekah takkan nak menyembang orang sebelah lagi, dah cukup menyembang dekat hotel tu. Nak menyembang lagi dekat tawaf tu, tak payahlah. Begitu juga tak payahlah kita buat rakam-rakam phone, kau telefon ahli keluarga kau ni tengah tawaf ni, tak payah. Itu menyibukkan benda lain selain daripada zikir, doa dan baca Quran ketika tawaf. Kita disunatkan untuk memperbanyakkan zikir dan doa ketika tawaf. Tawaf ni ada banyak beseng lah. Ada tawaf yang rukun, ada tawaf yang sunat. Tawaf yang rukun tu pula ada pada haji, ada pada umrah. Kalau tawaf yang sunat saja-saja pergi tawaf. Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullah pada Mekah, pengarang kitab Bakuratul Amani, dia antara ibadat dia kat Mekah tu tak banyak. Satu yang dia suka, dia tawaf tengah malam. Dia suka tawaf tengah malam.
Waktu siang sibuk baca kitab ke orang, ataupun mengaji kitab waktu dia belajar. Jadi waktu malam lah yang banyak luang masa untuk ibadat pun. Jadi dia buat ibadat ketika mana dia waktu malam. Tawaf sunat, tawaf saja 7 keliling. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, menceritakan hadis ini oleh Al-Hakim. Imam Al-Hakim ada nama kitab hadis yang namanya Al-Mustadrak. Kitab yang mana dia ambil hadis-hadis yang menepati syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Tetapi hadis tersebut tidak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Itu nama kitab Al-Mustadrak. Dan Al-Mustadrak ialah hadis-hadis yang sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Itu kitab Al-Mustadrak. Jadi dia kata menceritakan hadis ini oleh Al-Hakim daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bila kata radhiyallahu taala anhuma, huma ni makna dua orang. Maknanya Abdullah dengan Abbas, dua-dua tu sahabat. Abbas ni pok menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah, Abbas ni pok menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah tu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pok menakan dia Abbas, Sayyiduna Abbas radhiyallahu taala anhu. Antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar Sayyiduna Abbas radhiyallahu taala anhu ialah sembahyang sunat tasbih. Terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Sunan Abi Daud berkaitan dengan sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, seperti mana disebutkan dalam kitab Bushral Karim, siapa-siapa yang mampu untuk buat sembahyang tasbih tiap-tiap hari, maka buatlah. Kalau tak mampu tiap-tiap hari, maka tiap-tiap minggu. Tak mampu tiap-tiap minggu, maka tiap-tiap bulan. Tak mampu tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Tak mampu tiap-tiap tahun, seumur hidup sekali pernah buat juga sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih 4 rakaat. Kalau buat waktu siang 4 rakaat, afdal buat sekaligus. Kalau waktu malam, afdal 2 rakaat 2 rakaat. Dia sembahyang 4 rakaat. Sembahyang sunat tasbih. Itu yang diajarkan kepada Sayyiduna Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, betul. Yang ketiganya menyentuh Quran dan menanggung Quran. Menyentuh Quran bagi orang yang tak ada wuduk adalah haram. Menyentuh Quran sama ada sentuh Quran secara langsung ataupun menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf juga hukum dia adalah haram. Dan meskipun tercabut mushaf tersebut daripada kulitnya, kulit mushaf haram sentuh, mushaf sendiri pun haram sentuh, kertas dia pun haram sentuh. Kalau kulit dia itu terpisah dengan mushaf, dipanggil kulit tu masih lagi dipanggil kulit mushaf, maka haram sentuh. Tapi kalau kulit mushaf itu tidak lagi dipanggil sebagai kulit mushaf, maka boleh sentuh. Begitu juga Al-Quran yang berada di atas sesuatu, atas rehal ke, atas kerusi ke, maka kita tidak boleh pegang rehal yang ada atasnya kerusi. Tak boleh pegang kotak yang dalamnya ada Quran kalau kita ni tidak ada wuduk. Kita ni tidak ada wuduk. Begitu juga menanggung Quran. Kita letak dalam beg dengan barang lain Al-Quran, tapi angkat tu qasak niat angkat Quran sahaja, maka hukum dia haram. Kalau qasak untuk angkat benda selain Quran, maka hukum dia harus, walaupun Al-Quran dalam tu. Dan kalau dia menanggung tersebut, Quran tersebut berada dalam kitab tafsir, maka perlu dilihat, kalau kitab tafsir itu lebih banyak tafsiran berbanding Al-Quran, maka boleh dia tanggung, boleh dia bawa, boleh dia pegang. Contohnya tafsir Ibnu Kathir ke, tebal-tebal tu 15 jilid, 20 jilid. Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir At-Tabari, tafsir macam-macam tafsir. Kalau tafsir Jalalain pula ada berlaku perbahasan ulama. Tafsir Jalalain itu dia tafsir sikit ya. Jadi adakah dia sama dengan Quran jumlah dia? Sekira-kira kita tidak boleh bawa dia,
ataupun dia lebih daripada Quran. Dengan makna kita boleh bawa dia. Maka dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib dan dalam kitab-kitab yang lain menyebutkan bahawasanya tafsir Jalalain itu lebih daripada Al-Quran. Maka boleh bawa tafsir Jalalain. Cumanya dari sudut ihtiyat, dari sudut hati-hatinya kita tidak bawa tafsir Jalalain ketika kita tidak ada wudu, kerana takut-takut ada yang lebih ada yang kurang dari sudut Al-Quran dan tafsir itu sendiri pada tafsir Al-Jalalain. Tu bawa Quran. Bawa Quran hukum dia adalah haram bagi orang yang berhadas, tanggung dia. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Arti firman Allah Subhanahu wa taala, jangan menyentuh akan Quran melainkan yang disucikan daripada hadas. Orang nak sentuh Quran hukum dia haram melainkan orang yang suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian dan sabda Rasulullah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada menyentuhlah akan Quran kecuali yang suci daripada hadas. Orang yang suci daripada hadas sahaja boleh memegang Al-Quranul Karim. Itu nak memuliakan Al-Quran itu sendiri. Kalau Quran boleh disentuh oleh orang-orang yang berhadas, maka tidak adalah kemuliaan terhadap Al-Quran. Mulianya Al-Quran itu sehinggakan kalau seseorang itu, dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi ala Al-Iqna' disebutkan, kalau seseorang itu bawa Al-Quran, kita yang duduk di sebelah dia ataupun kita yang nampak orang bawa Quran ni sunat berdiri. Sunat berdiri kerana menghormati Al-Quran yang dibawa. Itu sunat berdiri ketika mana orang membawa Al-Quran, kita nampak dia bawa Quran, kita pun berdiri. Sunat berdiri kerana ihtiram, kerana menghormati Quran yang dia bawa. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, menceritakan hadis ini oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi merupakan seorang ulama hadis dalam mazhab Syafi'i yang membawa segala hadis-hadis yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Ia ada nama kitabnya As-Sunanul Kubra. Segala hadis-hadis yang didalilkan dalam mazhab Syafi'i ada dihimpunkan satu kitab. Tu Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata dia, barang siapa yakin ia barang siapa akan suci daripada hadas, atau yakin ia seorang akan berhadas, kemudian syak ia seorang pada lawannya. Lawan ni mana sebaliknya. Niscaya mengamalkan ia seorang akan yang yakin itu. Ni dia panggil kaedah fiqh. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tak dapat dihilangkan dengan sebab syak. Jadi sekarang ni dia buat dua masalah. Siapa-siapa yang sudah ada wudu, bahasa kitanya sudah wudu, dia dah wudu dah, kemudian syak, batal ke tak? Batal ke tak? Ambil hak asal. Asal dia apa? Asal dia berwudu. Maka ambil hak asal berwudu, maka tidak perlu ambil wudu lain. Al-yaqin la yuzal bisyak. Yakinnya dari sudut apa? Dari sudut berwudu dah. Cuma yang syaknya hadah ke tak, maka tak. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib dia buat satu kaedah, la naslubut tahuriyata bisyakki. Kami ulama fiqh tidak menafikan kesucian sesuatu dengan sebab syak. Jadi sekarang ni dia suci daripada hadas, dia syak hadah ke tak, maka dia tidak hadas, sebab yakinnya ialah dia berwudu. Begitu juga kalau dia ni yakin dia sedang berhadas, dia yakin dah kentut tadi, yakin, tapi dia syak, ambil wudu ke tak ya? Ambil wudu ke tak? Tak. Sebab apa? Sebab yakinnya adalah berhadas. Yakin dah berhadas, cuma syaknya wudu ke tak? Bila kata wudu ke tak, maka jawapannya ialah dia tak berwudu lagi, maka dia wajib ambil wudu. Sebab apa? Sebab ambil hak yakin.
Al-yaqin la yuzalu bisyak. Tu kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Ini hadis dalam kitab Bulughul Maram pun ada. Boleh sebut Bulughul Maram, boleh sebut Bulughul Maram. Himpunan hadis-hadis hukum oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, guru kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ada buat kitab namanya Fathul Alam. Dia meringkaskan Bulughul Maram dari sudut hadis hukum. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia dikapit dengan 2 hajar. Tok guru dia nama Ibnu Hajar Al-Asqalani, mazhab Syafi'i. Anak murid dia nama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-dua tu hajar belaka. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari ni dia dikapit dengan 2 hajarain, 2 hajar. Hajar tok guru, hajar anak murid. Kemudian dia kata arti sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, apabila mendapatlah seseorang dari kamu di dalam perut seorang akan suatu, dia berasa macam keluar, maka kesamaran atasnya atas barang siapa tu, atas seorang tu, adakah keluar daripada perut oleh sesuatu atau tiada. Dia syok. Ketuk gedok ni Nabi SAW aja. Ketuk gedok, maka jangan keluar ia seorang daripada masjid hinggalah mendengar ia seorang akan suara, yakni suara ketuk, atau mencium ia seorang akan bau, iaitu bau ketuk. Jadi bila dia waktu semayang, dia berasa macam sesuatu keluar, tapi dia tak pasti betul tak ketuk ni. Tak ketuk tu. Kalau dia tak pasti, dan nak pastikan lagu mana, Nabi SAW ajar kalau dia dengar bunyi ketuk tu, ataupun dia cium bau, dia tak bunyi pun tapi bau busuk, memang confirm daripada dia. Tapi kalau lah dia tak bunyi dan tak busuk tapi yakin kentut, tu tak ada apalah, tu yakin tak. Ni kalau tidak yakin dia tu kentut, maka jawapannya tak kentut, teruskan sembahyang macam biasa. Tu dia panggil habis. Artinya hingga yakin ia seorang akan keluar sesuatu dari dalam perut seorang. Jadi hanya batal tu bila yakin. Batal wuduk ni dia panggil sebagai mani', perkara yang menghalang sesuatu daripada sah. Asalnya wuduk tu sah, tiba-tiba jadi batal kerana adanya hadas yang datang. Hadas tu menjadi penghalang kepada sahnya wuduk tersebut. Jadi kalau penghalang tersebut tidak yakin, mani' itu tidak yakin, kentut tu tidak yakin, maka dia seolah-olah tak ada. Atas kaedah al-aslu adamuh. Al-aslu adamuhu, asalnya benda tu tak ada. Ketuk ni benda yang mendatang. Syok ketuk dak, cing dak, kecing. Itu dia. Kecuali memang meleleh sungguh. Hak tu kecing lah. Dia cang 3 liter keluar. Tak apa tu memang yakin tak. Menceritakan dia, kata dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, antara talbisul iblis, tipu daya syaitan ke atas manusia, ialah dia suruh manusia beribadah sehingga dia tinggal untuk belajar bab-bab fardu ain, khususnya dalam bab taharah. Tanda-tanda dia tu ditipu daya oleh syaitan dan iblisnya ialah dia akan berikan syak wasangka dalam bab bersuci. Dia akan berikan syak was-was kepada orang tersebut supaya dia tu was-was dalam bab hadas dia. Berasa kecing dak, rasa ketuk dak, dia ambil pula. Pas mayang, rasa ketuk, dia ambil pula. Pas sudah tu imam dah assalamualaikum warahmatullahi, kawan tu duduk kolah lagi. Hak tu dia panggil, Imam Ghazali sebut, 2 benda saja orang macam tu, sama ada gila ataupun dia tu jahil. Sama ada hampir nak gila ataupun orang tersebut jahil, tak reti hukum hakam, tak faham elok hukum. Tak ada apa. Tu.
Sebab wajib mandi. Masuk pula mandi. Mandi apa ni? Mandi wajib lah. Sebab wajib mandi itu 5 perkara. Pertama, mati, yakni mati selain mati syahid dunia akhirat. Kalau mati syahid dunia akhirat, haram mandi. Kat Palestin tu, orang yang kena bom dengan orang kafir, orang yang kena tembak dengan orang kafir, orang yang kena bunuh orang kafir di medan perang tu, semua tu syahid belaka. Sama ada budak-budak, hamba, perempuan, lelaki, merdeka, semua syahid. Tu disebut dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in. Adapun mati yang selain daripada syahid dunia akhirat yang perang tu, maka dia wajib untuk mandi. Kerana ijma' ulama. Ijma' ulama tak ada khilaf kata mesti mandi. Mandi di sini meratakan seluruh tubuh badan. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh badan orang yang mati memadai. Adapun yang tambah kapur baruh lah, air mawar lah, apa semua tu, hak tu sunat saja, bukannya wajib. Keduanya haid. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, dia menyebutkan kebanyakan orang silap faham berkaitan dengan mandi sebab haid. Bukannya mandi wajib sebab haid tu selepas putus dak. Bukan sebab putus darah haid baru wajib mandi, bukan. Tetapi wajib mandi itu sudah berlaku ketika mana datang haid. Datang haid, bila datang saja haid, maka kewajiban mandi wajib sudah ada. Cuma tidak sah buat ketika itu kerana masih keluar darah haid. Sahnya mandi wajib bagi orang haid itu ketika mana terputus darah. Dan tak wajib segera mandi. Wajib segera mandi pula ketika mana nak sembahyang, itu mesti kena mandi. Jadi bukannya sebab putus darah haid wajib mandi tak. Dengan sebab haid itu sendiri wajib mandi. Cuma tidak sah mandi ketika mana dia haid, bahkan sah mandi ketika mana dia terputus darah sahaja. Wajib mandi. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu taala anha, "Idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa salli." Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berharaplah oleh haid. Bukan berharap tu. Situ berharap ke berhadap tu? Berharap tu? Bukan berharap. Ya, baca dulu. Apabila berharap oleh haid. Bukan berharap tu. Apabila berhadap oleh haid, la'alla as-sawab. Sebab bahasa Arab wa idza aqbalat. Aqbalat ni berhadap. Bukan berharap. Berharap ataraji atau atamanna. Tu. Tu mana apa berhadap pula? Berhadap dengan makna apabila haid datang. Tu. Maka bila haid datang, maka tinggalkan olehmu akan sembahyang. Bukan setakat tinggal sunat, bahkan wajib tinggal. Suruhan ni suruhan wajib. Fada'is salah atas kaedah usul fiqh, al-aslu fil amri al-wujub. Asal pada suruhan ni wajib, illa alaihi dalil, melainkan ke atasnya ada qarinah dan dalil yang lain yang memesongkan dia daripada wajib. Hak ni wajib tinggal sembahyang. Zahir nampak darah, walaupun belum cukup 24 jam, dia keluar pada masa kemungkinan haid, maka hukum dia haid, wajib tinggal sembahyang, wajib tinggal puasa. Bila dia suci, walaupun bila dia suci, zahirnya mesti hukum suci, wajib dia sembahyang, wajib dia puasa. Begitulah kelakuan orang perempuan yang haid. Dan apabila berpaling ia seorang, dan apabila berpaling ia haid. Berpaling mana hilang, suci, maka mandilah olehmu dan sembahyanglah olehmu. Ni hadis yang sangat jelas, dalil yang sangat jelas berkaitan dengan zahir bila tak ada darah di farah. Bila masuk kapah ke dalam farah pun tak ada darah, dia panggil suci, wajib mandi kalau dah cukup 24 jam, dan sembahyang dan puasa. Kalau tak cukup 24 jam, himpunan darah dalam tempoh 15 hari, tak cukup 24 jam, semua tu darah fasad, darah istihadah,
dan dia tak perlu mandi, hanya wajib basuh farah dan sembahyang lepas wudu macam biasa. Itu disebut oleh Imam Al-Haramain dalam Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab dan Imam Al-Baghawi dalam At-Tahdzib fi Fiqh Syafi'i. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan apabila berpaling, habis selesai. Itu yang kedua. Yang ketiganya nifas. Antara benda yang wajib juga nifas. Nifas disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, disebutkan oleh Syekh Ad-Damiri dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Al-Minhaj, al-haidu al-nifasu kal-haidi. Nifas tu macam haid. Segala hukum-hukum berkaitan nifas sama direct macam haid. Jadi kalau haid wajib mandi, nifas pun wajib mandi. Tu. Kerana ia nifas, darah haid yang berhimpun. Berhimpun sebab apa? Berhimpun sebab adanya anak. Anak tu makan darah haid. Makanan anak ketika dalam perut ibu ialah darah haid. Maka sebab itu bila mengandung, kalau darah tu keluar, kena pergi cek doktor. Takut-takut anak tak sihat. Disebutkan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, dinukilkan dalam kitab Kitab Al-Ihatah karangan Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata kalaulah darah tersebut keluar ketika mana masih mengandung, maka itu alamat kata anak tersebut dhaif. Alamat anak tersebut dhaif kerana apa? Kerana asal darah haid itu dia menjadi makanan dia. Tiba-tiba keluar juga darah. Keluar darah. Kalau keluar darah juga ketika mana mengandung, dalam mazhab Syafi'i pandangan mu'tamad adalah haid kalau cukup syarat. Pandangan yang kedua kata istihadah, dan mazhab lain ada juga kata istihadah. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, darah yang keluar ketika mana mengandung anak hukum dia haid. Yang keempatnya beranak sekalipun seketul darah atau seketul daging. Beranak ni dipanggil bahasa Arab wiladah. Wiladah ni dia wajib mandi, tetapi wajib mandi kalau tidak keluar nifas. Kalau lepas daripada beranak tu dia tak keluar nifas, maka wajib mandi untuk dia sembahyang sekali. Tapi kalau selepas dia beranak itu keluar darah tu nifas, maka tak wajib mandi, bahkan haram mandi ketika itu. Dan dia pun tak boleh puasa lagi, dia pun tak boleh sembahyang lagi, sebab dia keluar darah nifas. Jadi beranak ni, kalau beranak tersebut keluar seketul darah ya, dia panggil keguguran, alaqah ya, seketul darah keluar, maka perlu kepada kepastian kepada tok bidan. Kepastian daripada tok bidan, adakah alaqah ini jadi anak bila dia jadi sungguh? Kalau ikutkan jadi sungguhlah anak kalau alaqah ni dibiar lama terput, cuma ni dah keguguran, maka darah yang keluar selepas daripada gugurnya segumpal darah tu nifas. Begitu juga mudrah ataupun seketul daging, dia gugur, ada seketul daging keluar, tok bidan pun cek juga, doktor pun cek juga, kata ini memang manusia, bakal menjadi manusia, maka darah yang keluar selepas gugurnya seketul daging, darahnya tu darah nifas. Kerana bahawasanya ia ni beranak tu air mani yang berketul. Kenapa wajib mandi bagi orang yang beranak walaupun tak keluar nifas? Kerana dia himpunan daripada air mani menjadi anak, dan keluar anak tu seolah-olah macam keluar mani yang berhimpun. Itu sebab yang pertama ulama sebut. Cumanya dalam kitab Busyral Karim dia menyebutkan bahawasanya sebab yang lebih utama untuk kita sebut ialah beranak itu wajib juga mandi, sebab bila beranak dia ada tempat sangkaan yang berat untuk keluar dari nifas. Dia panggil mazinnatu khuruji dabin nifas. Lepas orang tu beranak, kebiasaannya akan keluar darah nifas, maka zan untuk keluar darah nifas lebih kuat, lebih cenderung ke arah lebih kuat zan. Maka sebab itulah beranak itu, lepas beranak tu wajib mandi kalau tak keluar darah nifas. Jadi ada dua sebab kenapa dia wajib untuk mandi. Pendapat pertama kata sebab dia tu himpunan air mani, keluar anak tu himpunan air mani dia. Yang kedua kerana beranak tu sendiri bila lepas beranak, maka tempat sangkaan berat keluar dari nifas tu berlaku.
maka dia seolah-olah macam keluar nifas, macam habis nifas walaupun belum nifas. Maka wajib untuk selepas beranak tu dia mandi. Tu. Kemudian kata musannif, kelimanya keluar mani atau masuk hasyafah ke dalam faraj. Keluar mani kalau bagi lelaki sehingga keluar di hasyafah, kepala helmet tu, keluar, tu wajib mandi. Kalau bagi perempuan pula, bagi anak darah sehingga keluar farah. Kalau janda, semata-mata kalau diterbuka farah dia tu, mengalir situ, keluar mengalir keluar, maka tu pun sudah dipanggil wajib mandi. Ataupun dengan tenggelam farah, hasyafah masuk ke dalam farah, dia panggil sebagai setubuh. Kalau separuh hasyafah saja tak wajib mandi, dia kena tenggelam semua hasyafah, walaupun tak tenggelam batang, walaupun tidak keluar air mani sekalipun, wajib mandi. Kerana tu dia panggil sebagai persetubuhan. Kerana hadis Muslim, dia kata idzal taqal khitanani wajabal ghuslu wa illam yanzil. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bertemu dua khitan, apa dua khitan? Kepala hasyafah dengan farah, maka sesungguhnya telah wajiblah mandi sekalipun tiada keluar mani. Tu jelaslah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak keluar mani wajib mandi disebabkan sudah bersetubuh, bertemu dua khitan. Dan kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu, artinya, dan jika ada kamu berjunub, maka bersucilah oleh kamu dengan mandi. Kalau dengan berwuduk tak boleh, tak lepas. Bila seseorang mandi junub, disebabkan keluar air mani. Keluar air mani itu tidak membatalkan wuduk. Sebab apa tidak membatalkan wuduk? Kerana keluar air mani itu menyebabkan benda yang lebih besar daripada wuduk, iaitu mandi. Maka bila keluar air mani tidak batal wuduk, hanya wajib mandi. Kemudian kalau dia tu tak batal wuduk, dia pun mandi, tanpa dia ambil air semayang yang baru, dia pun semayang, boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Mandi junub pula, mandi wajib pula. Adakah dia meliputi sekali hadas kecil? Adakah dia mengangkatkan sekali hadas kecil? Khilaf ulama. Bila seseorang mandi, walaupun dia tidak berwuduk, bila seseorang mandi ratakan air seluruh tubuh badan, dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan air semayang ketika mandi, adakah mandi tersebut cukup untuk mengangkatkan hadas kecil ataupun tidak? Jawapan dia khilaf ulama. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang itu mandi junub, mandi wajib, terangkat sekali hadas besar dengan hadas kecil, walaupun dia tidak berwuduk, asalkan syaratnya dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan air semayang lah. Kalau dia buat perkara-perkara yang boleh membatalkan air semayang, tetap tidak sah wuduk dia, batal dah wuduk dia. Mandi junub tak batal, wuduk saja batal. Wajib dia ambil semula wuduk dan sembahyang seperti biasa. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.